Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar dan guru yang mengikuti taklimat pada hari ini. Sebelum kita meneruskan pembelajaran di tingkatan 4 untuk mata pelajaran sejarah, ada baiknya cikgu memberi dahulu taklimat mata pelajaran untuk memudahkan pemahaman pelajar. Pada paparan jejak pembelajaran ini terdapat 10 bab yang pelajar perlu belajar di tingkatan 4. Seterusnya, pelajar boleh bersedia menggunakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran perlu yang dirasakan boleh digunakan untuk manfaat pelajar dan rujukan di waktu yang lain. Seterusnya, kita ke paparan sebelah. Jejak pembelajaran sejarah KSSM tingkatan 4 yang bermula 2020, terdapat 10 bab yang akan pelajar ikuti. Pertama adalah warisan negara bangsa. Pada bab ini membicarakan sistem politik, ekonomi, sosial dan perundangan yang telah negara kita capai sebelum kedatangan Barat. Kita juga telah membina kerajaan-kerajaan dan telah membina dan mencapai kemajuan dalam pembinaan tamadun. Pada bab 2, kita akan meneliti kebangkitan nasionalisme bermula dengan gagasan nasionalisme di peringkat dunia yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan. Seterusnya, kita akan melihat anjakan nasionalisme ini yang merebak ke Asia Tenggara dan juga ke negara kita, kesan daripada kesedaran jati diri bangsa untuk membebaskan negara kita daripada penjajahan. Pada bab 3, kita akan belajar konflik dunia dan juga pendudukan Jepun. Pada waktu ini kita akan meninjau konflik yang membawa kepada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua serta gagasan-gagasan oleh kuasa besar yang membuat Pakatan Ketenteraan. Pada bab 4, kita akan meneliti bagaimana British kembali ke negara kita selepas era pendudukan Jepun yang menyerah kalah, kesan daripada tindakan tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat mengebom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Seterusnya, kita meninjau pada bab 5, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, bagaimana ianya dibentuk, halangan-halangan yang wujud, serta cadangan-cadangan serta respon daripada rakyat. Pada bab 6 pula, kita akan meninjau bagaimana negara menghadapi cabaran daripada gerakan kiri ataupun radikal ataupun percubaan untuk menggugat keamanan negara yang dicetuskan oleh Parti Komunis Malaya dan ejen-ejennya. Seterusnya, kita akan tinjau bagaimana kerajaan British mengisytiharkan darurat 1948 untuk mencengkam dan menghapuskan pengaruh komunis. Pada bab 7, kita akan meneliti usaha-usaha ke arah kemerdekaan, contohnya melalui pilihan raya dan sebagainya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin
untuk mencapai integriti bangsa dan membebaskan bangsa daripada cengkaman penjajahan. Pada bab 8, kita akan belajar sistem pilihan raya pertama di Malaysia serta parti-parti yang terlibat dan juga parti-parti yang menerima serta ditolak oleh rakyat. Pilihan raya ini merupakan anjakan kepada persediaan negara kita untuk mencapai kemerdekaan. Pada bab ke-9, sebelum kita mencapai dan diisytiharkan kemerdekaan, dibina dan dirangka terlebih dahulu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan mencapai kemerdekaan hasil daripada perundingan dengan kerajaan British, iaitu pada 31 Ogos 1957. Suatu rangka perlembagaan ini, kita menghadapi satu alternatif perlembagaan yang dipanggil Perlembagaan Rakyat. Bagaimanapun, pihak kerajaan menolak Perlembagaan Rakyat dan menerima gagasan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada waktu ini juga kita akan dijumpakan dengan seorang tokoh yang bernama Lord Reed yang merangka perlembagaan negara kita. Pada bab akhir, iaitu bab 10, berlangsungnya pemasyuran kemerdekaan oleh Tengku Abdul Rahman. Pemasyuran ini telah menjadikan negara kita bebas daripada cengkaman penjajahan. Seterusnya, kita meneliti bab 1 secara lebih spesifik ataupun lebih mendalam yang bertajuk warisan negara bangsa. Pada warisan negara bangsa ini, kita akan meninjau negara ataupun alam Melayu sebelum kedatangan Barat. Apa yang telah kita capai, sistem pemerintahan beraja, sistem perundangan, sistem pendidikan dan sebagainya. Juga sistem ekonomi. Kemudian kita akan tengok ciri-ciri negara bangsa yang digagaskan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Pada perincian yang ketiga, kita akan melihat aspek pentadbiran dan perundangan. Contohnya undang-undang yang telah wujud dan diamalkan semasa zaman Kesultanan Melaka yang telah pelajar teliti dan belajar sewaktu di tingkatan 2 pada bab 5. Aspek pentadbiran pula kita akan tinjau, contohnya sistem pembesar 4 lipatan yang juga dikategorikan sebagai golongan pentadbir ataupun golongan pemerintah dan satu lagi golongan yang dipanggil golongan pemerintah. Seterusnya, pada perincian yang keempat, kita akan meneliti peranan pemerintah dan juga rakyat dalam memperkukuhkan kerajaan kita ataupun kerajaan di alam Melayu sebelum kedatangan Barat. Pada bab 2, kita mula membuat anjakan dengan meneliti aspek nasionalisme dan kebangkitannya. Pada perincian yang pertama, kita akan meneliti apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Di sini, kita akan tinjau pendapat daripada ilmuwan-ilmuwan ataupun tokoh-tokoh. Yang kedua, kita akan meneliti idea nasionalisme di Barat. Apa idea-idea, definisi-definisi yang dicetuskan di Barat dan perbezaannya dengan negara kita. Pada perincian yang ketiga, kita akan meneliti nasionalisme di Asia, manakala pada subtopik yang keempat, kita akan tengok nasionalisme di Asia Tenggara. Dan pada perincian yang kelima, barulah kita akan meninjau
nasionalisme yang berlaku di negara kita. Perincian yang keenam, faktor-faktor kemunculan nasionalisme. Apa faktor yang membuatkan ataupun memberi anjakan kepada kemunculan nasionalisme? Subtopik yang ketujuh ataupun perincian yang ketujuh, kita akan meneliti bagaimana nasionalisme ini berkembang di negara kita. Perincian yang ke-8, kesan daripada kebangkitan ataupun perkembangan nasionalisme yang meresap ke dalam diri setiap penduduk di negara kita. Pada bab 3 pula, kita akan belajar konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Pada waktu ini, kita akan mula meninjau perincian yang pertama, iaitu nasionalisme pra-Perang Dunia Kedua. Perincian yang kedua, kita akan mula meninjau latar belakang Perang Dunia Kedua dan sedikit peninjauan tentang Perang Dunia yang Pertama. Kemudian kita akan tengok apa yang berlaku pada Perang Dunia yang Kedua yang melibatkan pertentangan antara dua kuasa, iaitu kuasa paksi ataupun kuasa Axis ataupun dipanggil juga kuasa tengah, yang berperang ataupun berlawanan dengan kuasa berikat ataupun kuasa bersekutu. Seterusnya, perincian yang keempat, kita akan meninjau Perang Dunia Kedua yang berlaku di Asia Pasifik. Pada waktu ini, kita mula meninjau peranan Jepun dalam ketenteraan. Perincian yang kelima, kita akan tinjau faktor pendudukan Jepun di negara kita. Mengapa Jepun menyerang British di negara kita? Perincian yang keenam adalah dasar Jepun di negara kita. Apa yang Jepun buat dan pentadbiran apa yang Jepun buat di negara kita. Seterusnya, perincian yang ketujuh, kita akan meninjau bagaimana perjuangan rakyat menentang Jepun. Di sini kita akan diperkenalkan dengan satu pertubuhan yang terkenal, iaitu MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army. Pada perincian yang ke-8, kita akan melihat munculnya gerakan-gerakan nasionalisme dan ada yang ditaja ataupun disokong oleh pentadbiran Jepun di negara kita. Dan pada perincian yang terakhir, kita akan tinjau negara kita pasca pendudukan Jepun. Terutamanya apa yang berlaku apabila Jepun meninggalkan negara kita setelah menyerah kalah. Pada bab keempat, kita akan meneliti era peralihan kuasa British di negara kita, di mana pasca Perang Dunia Kedua, British kembali untuk menjajah negara kita. Pada waktu ini, muncul pelbagai penentangan ke atas percubaan British untuk menjajah semula. Bagaimanapun, aliran pasca Perang Dunia Kedua ini di mana kuasa-kuasa barat setelah mengakui bahawa mereka tidak mampu lagi untuk meneruskan penjajahan di era modernisasi. Pertama, kita akan tinjau BMA, iaitu British Military Administration ataupun dipanggil juga pentadbiran tentera British. Di mana apabila British datang kembali, peranan penjajahan itu tidak seperti Perang Dunia yang Kedua yang dikuasai oleh HHTI ataupun Syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi, bila tanah Melayu diletak
Sabah dan Sarawak diletakkan di bawah pentadbiran tanah jajahan British. Secara langsungnya negeri kita ataupun negara kita yang dijajah ini diletakkan di bawah penjajahan negara British dan bukan lagi di bawah HHTI. Lalu British hantar pentadbiran tentera untuk mengambil alih negara kita pasca Perang Dunia yang Kedua. Kemasukan British semula ini ada pro dan kontranya. Pertama, rakyat menentang penjajahan semula, dan yang kedua, rakyat berada dalam dilema kerana pasca Perang Dunia rakyat berada dalam kesusahan dan kemiskinan. Lalu British datang menggunakan psikologi, membawa makanan, bekalan perubatan dan sebagainya. Seterusnya, kita akan meninjau gagasan Malayan Union yang dicetuskan oleh British untuk membuat satu polisi pentadbiran baru, terutama sekali isu kerakyatan. Usaha Harold McMichael menggunakan kuasa desakan dan paksaan telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat, terutama sekali orang Melayu, dan membawa kepada demonstrasi. Hasil daripada demonstrasi itu, British menilai kembali dan membatalkan Malayan Union. Pada bab 3 ini, tentangan oleh rakyat ataupun oleh penduduk ke atas Malayan Union ini terutamanya oleh orang-orang Melayu disebabkan oleh perasaan yang merasakan orang-orang Melayu sekarang hak mereka sudah tergugat di negara mereka sendiri. Pada perincian yang keempat, kita akan meninjau bagaimana Sarawak diserahkan kepada British sebelum Perang Dunia yang Kedua. Kita juga akan meninjau reaksi penduduk Sarawak hasil daripada tindakan Charles Wyner Brooke menyerahkan Sarawak menjadi tanah jajahan British. Pada subtopik ataupun perincian yang keenam, kita akan meninjau pula penyerahan Sabah kepada British. Dan juga reaksi penduduk seperti biasa, ada yang pro dan ada yang kontra. Bab 5, kita akan mula meninjau pembentukan negara kita, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Bagaimana Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan, penubuhannya bagaimana, perundangannya macam mana, itu kita akan teliti. Apakah yang menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan pada 1948? Ketiga, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, kita juga akan teliti bagaimana pada bab 5 nanti. Perincian yang keempat adalah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan meneliti apa kesan-kesannya hasil daripada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Contohnya, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu digabungkan menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Pada bab 6 pula, kita akan meninjau ancaman Parti Komunis Malaya dan tindakan oleh British mengisytiharkan darurat. Pada perincian pertama, kita akan tengok bermulanya pengaruh komunis, bagaimana komunis berkembang, hasil daripada pengaruh Karl Marx dan Lenin. Bagaimana komunis mula tersebar,
ke China dan seterusnya ke negara kita dan Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah British dan juga tentera-tentera negara kita untuk melawan ancaman daripada Parti Komunis Malaya. Pengisytiharan darurat telah dibuat dan kesannya dapat dilihat telah mencengkam dan membuatkan Parti Komunis Malaya kehilangan pengaruh. Sewaktu darurat ini, pelbagai inisiatif dilakukan berbentuk tindakan dan perang psikologi. Seterusnya, pada bab 7, kita akan meneliti usaha ke arah kemerdekaan. Pada bab ini, kita akan meneliti 5 perincian, bermula dengan idea negara merdeka, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, sistem ahli, akan kita teliti nanti, sistem pendidikan kebangsaan, pewujudannya dan bagaimana ianya diiktiraf, dan bagaimana pula kedudukan sekolah-sekolah ataupun sistem pendidikan persendirian kaum masing-masing, dan penubuhan parti politik bagi mengisi kemerdekaan. Bab 8 pula kita akan meninjau perjalanan pilihan raya sebagai satu persediaan untuk mengisi kemerdekaan negara oleh parti-parti yang memenangi pilihan raya untuk melengkapkan sistem demokrasi di negara kita. Bagaimana kronologi perjalanan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu, proses pilihan raya, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan, dan seterusnya pembentukan Kabinet pertama di mana pada waktu ini Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi Ketua Menteri Tanah Melayu. Bab yang ke-9 kita akan tengok bagaimana perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu untuk tahun 1957 bagi mengisi kemerdekaan dirangka. Pertama, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, contohnya Tengku Abdul Rahman dan rombongan, untuk melakukan perundingan kemerdekaan dengan pihak penjajah British. Seterusnya, kita akan menilai peranan Suruhanjaya Perlembagaan atau lebih dikenali dengan Suruhanjaya RIP. Pada perincian yang ketiga, kita akan meneliti penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka dan diberi kemerdekaan oleh penjajah British. Perlembagaan ini perlu digubal agar perjalanan Malaysia sebagai negara yang merdeka nanti ada panduan dan pelaksanaannya. Akhirnya, kita tengok bagaimana Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Pada bab akhir ini, kita akan meneliti pemasyuran kemerdekaan iaitu pada bab 10. Di sini ada 5 perincian. Yang pertama, kita akan meneliti pendapat-pendapat daripada ilmuwan apa maksud kemerdekaan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana persiapan ataupun persediaan yang dilakukan oleh negara untuk menyambut kemerdekaan seperti membina stadium dan sebagainya. Yang ketiga, detik-detik pemasyuran kemerdekaan yang diisytiharkan oleh Tengku Abdul Rahman dengan bersaksikan Raja-Raja Melayu dan Wakil British. Yang keempat,
kesan kemerdekaan, apa yang kita capai, apa yang kita perolehi daripada erti sebuah kemerdekaan. Dan yang terakhir, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Di sini kita akan tengok negara kita mula merangka hubungan-hubungan luar dan juga merangka jati diri negara kita untuk terus maju ke hadapan sebagai sebuah negara yang merdeka. Itulah sahaja pelajar-pelajar taklimat mata pelajaran KSSM tingkatan 4 ataupun jejak pembelajaran yang akan pelajar ikuti, dan cikgu harap penerangan tentang taklimat ini akan membuka minda dan tersemak dalam diri pelajar ke arah mana yang akan pelajar belajar nanti. Untuk itu, cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat maju jaya bagi mengharungi pelajaran yang lebih mencabar untuk persediaan di hari yang akan datang. Apalagi mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran wajib untuk pelajar lulus untuk mendapatkan sijil dalam peperiksaan pelajaran Malaysia. Sekian, terima kasih.